Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Akak ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang mana dah subscribe untuk Cengkeh Channel, dan yang pada yang belum subscribe, korang bolehlah tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan untuk mengikuti kisah-kisah dari Cengkeh Channel, insya-Allah. Hari ini akak akan kongsikan 3 kisah seram, di mana kisah seram ini dikongsikan oleh Puteri Ledang. Korang yang mana baru masuk, baru kenal Puteri Ledang ni, dah banyak kongsikan kisah-kisah seram dengan Cengkeh Channel. Dan hari ini akak nak sambung lagi dengan 3 kisah seram dari Puteri Ledang. Apa yang seram? Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak teruskan dengan kisah seram yang pertama. Akak tak nak ambil masa korang. So, untuk kisah seram yang pertama ni bertajuk Gangguan Mistik di Bilik Hostel. Kisah ni adalah kisah yang benar-benar dialami oleh seorang rakan Puteri Ledang. Akak panggil sebagai Puteri tau. Rakannya tu bertugas sebagai seorang pensyarah. Kisah ni berlaku dalam tahun 2003 ketika beliau menjalani kursus di sebuah institusi pendidikan di utara. Kak Puteri ni dia dah minta izin daripada rakan dia untuk sharekan story ni dengan kita semua. Terima kasih Kak Puteri kerana sudi kongsikan story ni. Akak gelarkan rakan Kak Puteri tu sebagai Ana, bukan nama sebenar. Sepanjang hidup Ana, dia tak pernah mengalami sebarang kejadian seram, dan inilah kejadian seram yang julung kali berlaku dalam hidup dia. Boleh dikatakan satu-satunya kejadian seram yang pernah dia alami. Kisah ni juga Ana ceritakan kepada rakan-rakan dia yang lain dalam majlis persaraan beliau di tahun lepas. Ketika pengalaman tu berlaku, Ana dia sedang menjalani satu kursus yang berlangsung selama 5 hari 4 malam. Ana dia terpaksa tinggal di asrama institusi tersebut. Pada masa tu, Ana hanya tinggal seorang diri sahaja dalam bilik asrama tersebut, walaupun terdapat 2 buah katil single yang memang dah tersedia dalam bilik tersebut. Tapi nak buat macam mana? Dah tak ada geng kan, dia seorang je. So dia tetap teruskan juga untuk pergi kursus. Malam pertama dan malam kedua memang tak ada apa-apa peristiwa yang mengganggu pada Ana. Tak ada apa gangguan pun yang berlaku. Walau bagaimanapun, pada malam yang ketiga, Ana menerima gangguan. Pada malam tu, Ana dia tidur lebih kurang pukul 12 malam macam tu lah. Walaupun Ana ni, dia tidur dia tak lena sebab dia tersedar pada pukul 3 pagi. Tapi, dia rasa agak macam something wrong dengan sekeliling dia tau. Sebab dia merasakan seolah-olah katil dia tu digoncang atau digegarkan oleh seseorang. Ana dia bangun dari tidur dan tiba-tiba dia ada dengar bacaan Yasin dibaca secara beramai-ramai. So dia terkejutlah dalam bilik tu, dia sorang-sorang. Lepas tu dia dengar pula tu clear. Dia tak pasang pun apa-apa kaset ke apa-apa video ke, orang mengaji ke, orang tengah baca Yasin macam tu kan. Tapi dia dengar dalam bilik dia. Ana jadi terperanjat. Bila dia ternampak sekumpulan lelaki berkopiah putih dan berpakaian putih sedang membacakan Yasin sambil duduk mengelilingi satu jenazah yang sudah lengkap berkafan. Kesemua lelaki yang hadir untuk bacaan Yasin tu
sedikit pun tak memandang atau menghiraukan pada kehadiran Ana. Ana, bukan Ana yang menghadirkan diri pada dia, tapi mereka tu yang menghadirkan diri pada Ana sebenarnya. Tapi mereka tu tak menghiraukan pun pada diri Ana ni yang memang dah menyedari kehadiran mereka. Ana apa lagi, dia jadi takut lah. Lepas tu bila dah takut, bila dah meremang, dia cuba call pada husband dia dekat rumah. Rumah Ana ni terletak di Alustar. Tapi malangnya pula, husband Ana ni dia tak jawab call tersebut tau. Oleh kerana Ana dah terlalu takut, Ana dia keluar daripada bilik asrama dia tu. Lepas tu dia pergi ke bilik rakan dia yang lain, yang berada di sebelah bilik dia je. Walau bagaimanapun, malang juga bagi Ana sebab rakan dia seolah-olah tak dapat nak dengar panggilan dia. Duduk panggil juga kawan dia, panggil juga. Tapi kawan dia tak dengar dan tak ada respon pun dari rakan dia. Dalam erti kata lain, rakan bilik sebelah dia tu tak terjaga pun untuk bantu dia. Agak pelik. Ana rasa pelik sangat sebab kalau diikutkan dia dah ketuk tung memang kuat dah hogoh pintu kan, takkanlah sampai tak boleh nak respon langsung. Ana terpaksa balik semula tau korang. Masuk semula dalam bilik dia, tapi kali ni Ana dia cuba berbaring di katil yang satu lagi, bukan katil yang tadi. Masa dia masuk tu, apa yang dia nampak, apa yang dia dengar tak ada. Clear. Okey. Jadi bila line dah clear, dia cuba untuk tidur balik semula, baring balik semula. Disebabkan dia dah terlalu mengantuk sebab dia letih sangat dengan jadual kursus yang memang dah padat di siang harinya tu, sekali lagi dia terlena juga. Walaupun dalam keadaan ketakutan macam tu, dia boleh abaikanlah sebab benda tu dah tak nampak kan. Tapi sekali lagi korang, katil Ana digoncang dan kejadian yang sama berulang. Kejadian tu terus berlaku sehinggalah ketika pukul 5 pagi, sampai membawanya tu ke pukul 5 pagi. Time tu husband Ana ni dia call semula Ana sebab dia pelik kenapa wife dia ni call dia pagi-pagi macam tu. So dia call balik. Masa husband dia call tu lah, segala kejadian yang dia dengar tu dengan bayangan tu hilang setermata. Memang tak ada. Dia cuba juga dalam masa jawab panggilan tu kan, cuba pelik lah, dah tak ada terus. Macam pelik kan. Peristiwa seram tersebut memang kejadian yang benar-benar Ana alami dan bukan merupakan igauan ataupun mimpi semata-mata. Sebab ada bukti di mana Ana di miss call husband dia dalam handphone husband dia pada malam tersebut, iaitu sekitar pukul 3 pagi. Kerana itu jugalah husband dia call balik dia untuk tahulah apa sebab call dia kan. Pada malam keempat dan terakhir, Ana dia terpaksa bermalam di bilik rakan dia yang lain. Itu sahaja yang mampu Ana buat untuk hari seterusnya. Ana tak nak perkara tu berulang lagi. Sekian untuk kisah yang pertama. Akak teruskan pula dengan kisah yang kedua. Kisah kedua ni bertajuk Gangguan Misteri di Pertengahan Jalan Sunyi. Kisah ni diceritakan oleh sepupu suami Kak Putri. Kak Putri ni dia namakan nama samaran sepupu suami dia sebagai Acik. Kejadian ni berlaku ketika Hari Raya Aidiladha pada tahun 2008. Acik dia bersama dengan suami dia, 2 orang anak dia. Ibu bapa Acik pun memang ikut sekali pergi berhari raya ke rumah kakak sulung Acik di Bukit Kayu Hitam dekat sempadan Thailand. Mereka menaiki sebuah kereta dan mereka ni balik lewat malam. Selepas pukul 12 malam, barulah mereka ni nak balik. Dah jumpa dengan ahli keluarga kan. Memang ngongeng-ngongeng, ambil masa, sembang-sembang apa semua. Itu yang ambil masa yang lama. Jadi suami Acik yang memandu kereta pada masa tu. Ayah Acik duduk sebelah seat depan bersebelahan dengan pemandu. Sementara Acik, ibu Acik dan 2 orang anak Acik ni duduk dekat belakang. Pada malam tu, mereka tak sepenuhnya pun menggunakan lebuh raya Changlong menuju ke Jitra. Sebaliknya, mereka menggunakan jalan pintas melalui jalan darat Changlong.
Jalan yang digunakan tu pula ketika 2008 merupakan jalan alternatif yang agak sunyi korang. Di sepanjang jalan hanya terdapat hutan dan tak banyak rumah pun yang ada, kecuali di kampung darat. Pada masa sekarang, keadaan sekarang ni dah sebaliknya korang. Sebab sekarang ni dah banyak rumah dibina. Lepas tu ada pula beberapa ladang ternakan ayam kan. Jadi tak adalah mereka ni rasa sunyi kalau lalu sekarang. So sekarang kalau lalu jalan tu, macam yang Akak cakap lah, tak adalah rasa sunyi sangat. Pada malam kejadian, hujan turun renyai-renyai je di sepanjang perjalanan. Kereta dipandu pun agak perlahan je. Maklumlah, jalan licin, keadaan pula sunyi sepi. Kenalah hati-hati. Duk asyik dalam perjalanan tu, tiba-tiba Acik dia dengar suami dia dengan ayah dia ni membaca Ayatul Kursi dengan kuat. Bacaannya jelas dan sangat kuat sehingga Acik ni tertanya, kenapalah mereka tu baca kuat ayat-ayat tu time tu. Rupanya korang, di hadapan kereta mereka ni, dari jauh Acik ternampak jalan dekat depan mereka ni dipenuhi dengan sekumpulan anak-anak lembu yang bercorak serupa. Berwarna pun serupa. Kalau korang tengok lembu kembar seiras, macam itulah gambaran anak-anak lembu tu. Sama je semua. Kalau kata ada 10 ekor tu, semua 10 ekor tu sama, serupa je. Kereta mereka ni terpaksalah bergerak dengan perlahan je untuk melepasi kumpulan anak lembu tersebut. Alah, tengok anak lembu pun takut ke? Relax lah, lembu je. Itu kata kita. Tapi apa yang menakutkan mereka bukan lembu yang pelik tu korang. Ketika dalam hujan gerimis tu dan di tengah malam tu, jalan yang sedang mereka lalui jadi sangat sunyi tiba-tiba. Dan ketika kereta mereka ni dengan susah payah nak bergerak perlahan untuk menembusi kumpulan anak-anak lembu tu, Acik dengan keluarga dia ni ada melihat seorang lelaki tua berbangsa India berpakaian tradisi tau. Lelaki tua tu berpakaian tradisi India dengan tongkat seperti gembala lembu sedang berada di tepi jalan tersebut. Lelaki tua tu anehnya dia bermata merah sambil tu dia mendepakan tangan dia ke hadapan dengan kaki yang ni yang tak berapa sedap nak didengar. Sebab kaki dia tak menyentuh tanah korang. Memang tak jejak tanah. Lelaki tu bukan manusia ke korang? Apa yang akan berlaku kalau korang nampak seseorang yang jelas-jelas nampak bukan manusia? Masya Allah. Terkejut ada, tergamam pun ada. Tapi Acik bernasib baik tau. Sebab hanya ibu dia dan dia je yang menyaksikan kejadian tersebut. Sementara kedua orang anak dia tu, time tu memang tidur nyenyak. Korang bayangkanlah kalau anak-anak pada Acik tu pun nampak perkara yang sama. Mesti keadaan tu jadi macam agak cemas kan. Dan Acik juga beruntung sebab suami dan ayah dia ni tak cepat melatah masa nampak perkara tersebut. Tak adalah nak membahayakan pada pemanduan suami dia. Mereka teguh dengan bacaan Ayatul Kursi sebagai pendinding untuk kuatkan semangat mereka. Alhamdulillah. Walau macam mana terpaksa sekalipun, mereka melalui anak-anak lembu yang pelik dan seolah-olah sengaja menghalang perjalanan mereka tu, mereka tetap bersyukur sebab akhirnya kereta mereka berjaya melepasi halangan tersebut. Sebenarnya kejadian yang Acik dah alami berulang kali, sebanyak 2 kali, di mana kejadian kedua yang serupa berlaku pada tahun berikutnya di jalan yang sama. Bayangkan, apa yang pelik di kawasan tersebut, tak ada pun penempatan kaum India korang. Amat mustahil bagi Acik. Kalau ada gembala lembu membawa lembu-lembu mereka keluar pada pukul 12 malam ke atas. Lembu biasa keluar pagi, balik petang je kan, koma. Kalau lembu keluar pukul 12 malam, lembu apakah itu? Sekian untuk kisah seram yang kedua. Jom kita layan kisah seram yang ketiga korang. Kisah seram yang ketiga ni bertajuk Abang Chong berguling di atas siling rumah. Kejadian ni berlaku dalam rumah Kak Putri sendiri.
sebelum rumah Kak Puteri Ledang direnovatekan. Masa itulah kejadian tu berlaku. Waktu kejadian selepas maghrib sebelum isyak, kira-kira jam 7.45 malam, di mana dia berlaku pada tahun 2006. Masa tu seperti biasa Kak Puteri ni dia baru balik daripada bertugas pada pukul 5 petang dengan rasa memang letih lah selepas seharian bekerja. Biasanya dia akan mula memasak selepas maghrib. Lepas tu suami Kak Puteri ni dia pula biasanya akan balik kerja lebih kurang pukul 8 malam, 8 lebih macam tu sampailah kat rumah. Pada malam tu ketika Kak Puteri ni sedang sibuk memasak kat dapur, anak-anak dia ada 2 orang anak je tau. Nama dia Farah dan Amirul. Farah dengan Amirul time tu usia mereka masing-masing masih bersekolah, masih budak-budak. So anak-anak masa tengah kanak-kanak budak-budak kan, of course lah kan riuh rendah bermain dekat ruang tamu. Tiba-tiba mereka terjerit-jerit panggilkan pada Kak Puteri ni, Mama, Mama, Mama. Anak-anak Kak Puteri ni terus juga memanggilkan Kak Puteri, Mama, Mama. Mamanya tu dengan tangan masih memegang sudip, pergilah berjalan ke arah ruang tamu. Ditanyakanlah kepada anak-anak dia tu, apa yang berlaku? Kenapa terjerit-jerit ni? Kan Mama tengah sibuk masak. Anak-anak Kak Puteri dia cepat-cepat telunjuk dia menunjukkan ke arah siling tau, siling rumah. Serentak dengan tu Kak Puteri dia terdengar bunyi seolah-olah ada objek keras dan objek tu besar berguling atas bumbung rumah dia. Kak Puteri dia dapat agak bahawa objek tu sebesar manusia berdasarkan bunyi gulingan yang kuat dan saiz serta panjang objek tu berdasarkan kesan panjang lenturan siling tau. Nampak tau siling tu, kita boleh agaklah rumah Kak Puteri kan. Objek tu berulang-ulang berguling dari hujung ke hujung siling sepanjang ruang tamu rumah dia. Masa tu objek tu berguling dan berbunyi gulingan tu, Kak Puteri memang dapat melihatlah siling tu akan melentur. Dek kerana beratnya objek tersebut tau. Objek tersebut berguling beberapa kali dan berulang-ulang dari hujung ke hujung ruang tamu. Sama juga macam tadi. Dia tetap juga bergolek-golek dengan bunyi yang memang sangat keras. Kak Puteri diakui dia ni mungkin agak takbur dan bongkak sebab dia tak adalah rasa sedikit pun perasaan takut maupun seram time tu. Dia memang suka sesuatu yang mencabar. Dia memang suka mencabar perkara yang pelik macam tu. Ada beberapa sebab dia bersikap macam tu. Pertama, lokasi rumah dia hanya nombor 2 dari jalan raya utama dan di hadapan rumah dia penuh dengan deretan kedai-kedai dan rumah teres yang memang padat dengan rumah-rumah orang lain. Kedua, waktu kejadian adalah terlalu awal, pukul 7.45 malam. Jadi, apabila anak-anak tu bertanya kepada dia, macam mana ni Mama? Apa yang kita nak buat? Jawapan Kak Puteri mudah, simple je. Sambil dia mengarahkan sudip ke arah siling ketika objek tu masih still juga berguling, dia berkata kepada objek tu tau, Hang ni bodoh. Hang ingat aku takut? Hang datang awal sangat. Hang datang pun salah tempat. Okey, sekarang hang boleh teruskan berguling. Bergulinglah bagi hang puas. Maksudnya itu bagi dia puas lah kan. Selepas tu Kak Puteri dia terus ke dapur dan diteruskan juga memasak, sementara anak-anak dia tu terus juga bermain. Dia memang tak endahkan kejadian tu. Anak-anak dia pun memang turut sama dah tengok mama dia tak endahkan. Apalagi anak-anak pun dia jadi macam kuat lah. Dia tak endahkan lah. Mama pun tak takut. Apa dia nak takut kan? Semakin lama bunyi gulingan tu semakin bising. Macam bunyi benda keras panjang bergerak. Gitu. Kak Puteri dia memang tak nak tanamkan sikap mudah panik kepada anak-anak dia apabila menghadapi sebarang masalah, termasuk masalah yang seumpama dengan tu. Dia tak nak anak-anak dia tu jadi penakut. So dia memang latih anak dia macam tu. Pukul 8.45 malam, suami Kak Puteri balik ke rumah dan masa tu barulah objek tersebut berhenti berguling. Pandai pula dia kan. Pandai dia tengok situasi dia bila husband Kak Puteri ni balik. Dia stop. Punyalah cerdik kan. Punyalah lama sebelum tu bergolek. Tak penat ke korang? Tiba-tiba bila husband dah balik agaknya dah penat time tu kot dia penat.
Anak-anak Kak Puteri ni, bila abah dia dah balik, mereka ni sibuklah buat laporan kejadian yang berlaku sebelum tu kepada abah mereka. Biasalah, orang lelaki bukan nak sangat mendengar perkara-perkara yang pelik-pelik macam ni. Dia kata, mohonglah, macam tu. Kak Puteri dia pun menyampuk, abah tak percaya kot. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja suami Kak Puteri ni melangkah ke ruang tengah rumah, ruang makan, objek tersebut berpindah berguling pula di atas siling di ruangan tersebut. Siling ruangan meja makan. Mulalah bising dan deruan bunyi gulingan objek berat yang panjang. Siling melentur di mana objek tu bergerak. Bukanlah melentur sampai beri sangat korang, melampau sangat. Siling bukannya lembut sangat nak melentur. Tapi kita nampaklah objek tu macam geruk macam tu. Kita boleh bayangkanlah kan. Barulah time tu suami Kak Puteri ni dia menyaksikan dan dia mendengar sendiri kejadian yang diceritakan anak-anak dia. Barulah time tu dia percaya tau, dan dia mula yakin apa yang diadukan oleh anak-anak dia tu betul korang. Sepantasnya suami Kak Puteri ni dia ambil tangga, dia buka ruangan tangki air dekat atas siling, dekat ruang meja makan tempat dia duduk stay tu, dan dia letakkan senaskah surah Yasin ke atas siling tersebut. Selepas tu objek tersebut berhenti berguling serta-merta. Kak Puteri yakin sangat berdasarkan saiz dan panjang cara gulingan objek tu, dia pasti objek tu adalah Abang Chong. Cuma secara jelasnya mereka memang tak dapat nak melihat objek tu secara logik pada lekukan siling. Korang faham sendiri kan. Pergerakan yang berat bersaiz manusia dan lengkok pergerakan pun memang seperti manusia yang berguling atas siling. Tak mungkin lah kalau nak kata tu kucing ke, musang ke atau objek lain, sebab ruangan antara bumbung dengan siling tu kosong. Tak ada apa. Suami Kak Puteri memang dah tengok, dah kosong, tak ada apa. Masa berguling, berbunyi yang ketara dengar tu, dia bukannya tak berani juga. Dia memang suluhkan tengok. Memang kosong korang. Tak logik langsung lah. Bila keadaan siling atas tu kosong, tapi tak ada apa-apa. Tapi bunyi bergolek tu memang ternyata seperti Abang Chong. Bunyi bukan sebarang bunyi korang. Bunyi tu berdentum seolah sengaja menarik perhatian mereka ni untuk takut. Tapi malangnya Kak Puteri dengan ahli keluarga dia dah biasa agaknya dengan gangguan macam tu. So dia memang tak takut. Dia siap latih anak-anak dia untuk tak indahkan gangguan tersebut. Takut kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Semoga kita semua sentiasa kuat semangat dan sentiasa dilindungi dalam situasi seperti ini. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai 3 kisah seram yang dikongsikan oleh Kak Puteri Ledang. Terima kasih akak ucapkan kepada beliau, dan terima kasih juga kepada korang semua yang sudi menonton sampai habis. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan dekat sini korang, yang tak elok jangan ikut. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk Cengkeh Channel. Bye. Assalamualaikum. Bye.